Jadi Nabi SAW kata gini ni, dia tak suka kepada helah dah lah. Tak suka kepada helah dah dalam zakat. Jangan buat helah, jangan cari helah. Tak boleh dikumpulkan, dipisahkan di antara yang terkumpul dan dikumpulkan di antara yang terpisah kerana takut terkena zakat. Ini sebenarnya maksudnya takut orang tu buat helah lah. Takut orang tu buat helah. Lepas tu Imam Bukhari buat mari hadis lah, hadis iaitu hak Nabi SAW tentukan, di antaranya yang disebutkan dalam surat tu, la yujma'u baina mutafarriqin wa la yufarraqu baina mujtami'in khasyatas sadaqah. Kerana takut buat gitu tu, kerana takut terkena zakat. Ini dalam bab zakat dulu kita sudah jumpa dah hadis ini dengan panjang lebar dan bincang dah di sana. Ada kalanya kalau kambing seseorang tu hak dia belaka, cuma duduk di dua kawasan, katakanlah dua kawasan. Kalau nak kira kawasan ni tak kena, tak cukup nisab dia. Kalau kawasan ni pun tak kena juga, tapi kalau capur tu cukup dah. Dia sengaja pisahkan. Dia sengaja pisahkan. Tidak boleh dipisahkan yang terkumpul. Yang ni yang terkumpul dalam milik seseorang, hak dia belaka, tapi dia pisahkan. Jadi apabila pemungut zakat tu pergi tengok, ni tak cukup, ni tak cukup, jadi tak kena, lepas dia. Tujuan dia pisahkan begitu supaya tak terkena zakat. Tak boleh buat lagu tu. Begitu juga hak hak sani, hak terpisah, hak terkumpul. Hak sani, hak hak sepatutnya dikumpulkan, dipisahkan. Hak sepatutnya dipisahkan, dikumpulkan pun boleh jadi juga. Ni hak masing-masing tiba-tiba dikumpulkan, dikira sebagai sekali, sebagai hak kongsi misalnya. Itu pun tak boleh juga kerana takut terkena zakat. La yujma'u baina mutafarriqin. Itu sebagai dalam hasyiah kita nombor 1. Jadi kalau setiap orang ahli kongsi ada 40 ekor kambing, setiap orang ahli kongsi ada 40 ekor kambing, maknanya 80 lah. Dua-dua tu bermakna kena 2 ekor kambing. La yujma'u bainahuma liyakuna al-wajib syatan wahidah. Tidak boleh kumpulkan di antara dua tu, dua kumpulan tadi, supaya kena seekor saja. Supaya kena seekor, tak boleh lagu tu. Wala yufarraq, dan tidak boleh juga dipisah. Sebagaimana kalau seseorang, masing-masing daripada 2 orang ahli kongsi itu mempunyai 40 ekor, tak boleh dipisahkan supaya tidak terkena zakat apa-apa. Ini adalah satu bentuk helah untuk menggugurkan zakat. Nabi SAW larang dah, tak boleh dah. Itu pun satu macam helah lah. Itu hadis yang pertama, kita tengok dulu situ. Hadis yang kedua, orang Arabi itu pergi tanya. Ni hadis ni pun kita jumpa dah dalam bab semaya apa ni. Di sini dia ceritakan Allah SWT fardukan berupa zakat tu begini-begini. Dia sudah sebut tu. Jadi bila Allah SWT fardukan, tentu sekali benda tu molek. Kita tidak boleh anggap satu penganiayaan daripada pihak Allah SWT nak tekan kita, nak menyusahkan kita. Tak boleh lagu tu. Sehingga kita cari helah ataupun buat helah tu apa. Sepatutnya hak sudah fardu tu kita tak usah helah lah. Gitu hadis ni maksudnya. Lepas tu baru dia amal. Wa qala ba'dun nas, sesetengah orang berkata. Kita sudah tahu dah ba'dun nas itu siapa yang dimaksudkan. Ba'dun nas, kalau seseorang itu ada 120 ekor unta, dia sudah kena bayar zakat lah. Bagikan, keluarkan daripada unta itu 2 hiqah. Hiqah ni apa dia? Unta yang cukup 3 tahun umurnya. Cukup 3 tahun umurnya.
3 tahun cukup. Masuk ke 4 tahun lah. Jadi itu dia dikatakan hiqqah. Maknanya unta hak sebersatu tu dia kira unta yang sudah haqqah, asal maknanya layak digunakan untuk memuatkan barang, punggah barang ke apa. Itu maksud asal dari segi perkataan dia tu. Dia kena 2 ekor hiqqah. Unta hak berumur setara tu lah 3 tahun cukup. Kalau seseorang tu ada 120, yakni dalam masa 1 tahun lah. Dalam masa 1 tahun dia milik tu 120 ekor. Bila cukup 1 tahun dia milik 120 ekor tadi, dia kena bagi 2 ekor yang hiqqah tadi. Umur setara unta tu. Tidak hak tua sangat, tidak. Hak setara tu. Baik. Jadi ba'dun nas ni kata fa in ahlakaha, kalau seseorang itu membinasakannya itu dia mati, dia sembelih. Ataupun ahlakah itu dengan makna menggunanya. Gunanya itu buat makan, kau sembelih apalah. Begitulah maksudnya. Ataupun ahlakah itu kalau dalam artinya yang asal mana saja dia mati. Kalau kita kata daripada mati saja tu baik sembelih, makan kita kata. Tapi katakanlah kalau dia mati saja, dia tak makan pun, dia berdiri saja, dia pun cemung nak makan, kita katakanlah misalnya muta'ammidan, dengan sengaja dibuat. Atau itu satu bentuk yang pertama. Bentuk yang keduanya iaitu ataupun dia memberikan untanya, dia beri seekor kepada orang lain, dia beri percuma. Ataupun dia buat helah lain, macam-macam lah helah tu. Jadi tadi kalau dia gunakan, dia sembelih dengan sengaja, ataupun dia memberikan kepada seseorang, dia memang beri lah gitu. Ataupun dia beri itu dengan helah, sebagai helah dah, tak sewit kena zakat sebanyak saat ni. Kerana nak lari daripada zakat, fala syai'a alaihi, tidak dikenakan apa-apa ke atasnya. Itu dia kata, itu helah. Sedangkan kalau kita tengok hadis yang pertama tadi, Nabi SAW sudah sebut dah, mungkin orang buat helah begini, orang buat helah begini, takut terkena zakat. Mana tak molek lah. Bukan setakat tak molek lah, mana berdosa buat lagu tu. Tiba-tiba hak ni kata tak apa pun. Lagu mana? Nisa qala ba'dun nas. Yang keduanya mana? Tu hadis selepas tu lah, hadis hak ula tadi. Ba'dun nas berkata berhubung dengan seseorang yang ada unta. Hak tadi pun unta juga, tapi dia tak royak bilangan. Cuma dia kata takut kena zakat lah, Mana kira unta dia tu cukup nisab lah. Tadi dia sebut bilangan 120 ekor. Ni dia tak sebut. Yang sudah wajib kena zakat lah ke atas dia kira-kiranya, dia pun jual. Tadi saya tak sebut jual. Jual tu dengan unta juga, tukar dengan unta lain. Hak seumpamanya lebih kurang satu lah unta tu, seekor itu tukar. Jadi tidak cukup lah haul tu. Gitu. Ataupun dia jual tukar dengan kambing, ataupun dengan lembu, ataupun dengan dirham. Yang ni jual lah dirham tu. Ni dia sebut lagu ni. Tadi tak sebut gitu. Ada sebut lagu lain. Kerana nak lari daripada zakat, 1 hari je sebelum cukup haul. Nisab cukup dah, haul tak cukup lagi. Kalau dia lak sehari lagi, maka kenalah zakat sekian-sekian banyak atas unta tu, katakanlah. Kena 2 ekor, kau seekor, kau ikutlah berapa-berapa pun, kenalah. Dia pun takut akan ataupun secara helah dia buat, maka tidak dikenakan apa-apa ke atasnya, tak kena zakat atas dia. Ni ba'dun nas kata. Padahal Imam Bukhari kata, dia nak ayat ni bercanggah ni kata-kata ni dengan kata-kata orang ni hak lain pula, canggah. Padahal dia juga berkata kalau seseorang tu memberi zakat sebelum cukup haul, dia ada dah piti, ataupun cukup dah lah nisab dia tu.
Tapi dari segi haul tak cukup lagi.